Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar pelajaran ke-8 Asmaul Husna Unit 1 As-Sabur. As-Sabur merupakan salah satu nama Allah daripada 99 nama. Okey, saya harap murid-murid dapat membuka buku teks untuk tajuk ini pada muka surat 92. Okey. Mari kita lihat apa yang dimaksudkan dengan As-Sabur. Pada muka surat 93, murid-murid boleh lihat As-Sabur. Maksud As-Sabur ialah Allah Maha penyabar dengan tidak tergesa-gesa melakukan sesuatu sebelum masa yang telah ditetapkan. Contohnya, Allah tidak terburu-buru menurunkan azab atau seksaan kepada hamba-hambanya yang derhaka. Jadi, kena ingat, Allah memiliki sifat As-Sabur dan kita hamba Allah hendaklah juga memiliki sifat sabar. Sabur adalah juga diertikan dengan sabar. Ya. Bayangkan jika Allah tidak memiliki sifat sabur, kita buat je dosa terus dapat balasan. Buat je dosa terus dapat balasan. Jadi Allah Maha bersifat As-Sabur, tidak tergesa-gesa menurunkan azab atau seksaan kepada hamba yang derhaka. Jadi, apakah hikmahnya? Adalah untuk kita sempat bertaubat. Okey, kemudian kita tengok pula dalil bahawa Allah bersifat As-Sabur, dalil nakli. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah." As-Sabur. Maksudnya, sesungguhnya bagi Allah ada 99 nama, iaitu 100 kurang 1. Sesiapa yang mempelajarinya, maka dia akan masuk ke syurga. Antaranya ialah As-Sabur. Riwayat At-Tirmizi. Okey. Cuba murid-murid lihat bahagian info di bawah. Maksud mempelajari 99 nama Allah dan akan diberikan ganjaran syurga seperti yang disebut dalam hadis ialah menghayati maknanya dan beriman dengannya. Maksud dekat situ mempelajari 99 nama dan diberi ganjaran tu maksudnya kita kena menghayati maknanya dan beriman dengannya. Bukan kata kita belajar dah boleh masuk syurga. Tak, kita menghayati makna dan beriman dengan makna As-Sabur ni tadi. Dengan sifat Allah As-Sabur. Okey, mari kita lihat kesan beriman dengan Allah As-Sabur pada tindakan manusia. Okey, kalau kita katakan kita ini beriman kepada Allah bersifat As-Sabur, apa yang sepatutnya kita sebagai manusia ni akan jadi? Ya, kalau kita tahu Allah tu Maha bersifat As-Sabur, tidak tergesa-gesa menimpakan azab, apa yang sepatutnya kita ni jadi? Okey, yang pertama, kita menjadi manusia yang penyabar. Bahkan Allah bersifat sabar, tidak tergesa-gesa nak marah. Kita ni manusia hamba Allah, kenalah sama, kenalah ikut macam mana kita punya pencipta, sifatnya sabar, As-Sabur. Tapi kita ni tak kan, tergesa-gesa, orang marah sikit kita dah melenting. Yang pertama, kita sepatutnya menjadi manusia yang penyabar. Yang kedua, kita sepatutnya menjadi manusia yang bersyukur. Apa-apa yang kita terima, jangan banding-bandingkan dengan orang lain. Bersyukur. Alhamdulillah, aku dapat duduk rumah
yang selesa macam ni. Ya. Alhamdulillah dapat belajar dengan baik. Okey. Seterusnya, seronok melakukan kebaikan. Tak adalah kita nak banding-banding dengan orang. Kita rasa penting diri sendiri. Okey. Seterusnya, sentiasa mentaati perintah Allah. Bila kita tahu Allah tu bersifat dengan as-sabr, kita beriman dan kita taat dengan perintah Allah. Seterusnya, sayang kepada Allah as-sabr. Macam mana kita sayang? Sayang maksudnya kita melakukan perintahnya dan kita meninggalkan apa yang Allah larang. Okay, banyak kelebihan orang yang mengamalkan sifat as-sabr ataupun sabar dalam kehidupan. Yang pertama kita tengok, kita tabah dan sabar ditimpa musibah. Tabah dan sabar ketika ditimpa musibah. Kita tidak rasa putus asa, kita rasa sabar, tabah. Itu maksudnya kita dah menghayati dan beriman dengan sifat as-sabr. Yang kedua, dia kata ustaz, orang yang sabar akan dikasihi Allah dan mendapat ganjaran pahala. Yang kedua, orang yang sabar ni dapat kasih sayang Allah, dapat ganjaran daripada Allah. Mereka sentiasa tabah dan redha dengan maksiat. Maksudnya nampak orang buat maksiat, teringin rasa nak buat maksiat tapi sabar tak nak buat. Sebab Allah, kita tahu kita nak taat kepada perintah Allah, kita sabar. Orang pergi nampak lori jatuh, bawa beras jatuh, orang semua kutip, kita tak kutip sebab kita tahu itu hak orang lain. Sebab kita tahu Allah tak kasih kita mencuri, itu dikira mencuri. Jadi kita tak buat. Kita sabar dengan maksiat. Okay, yang kedua, yang seterusnya, sentiasa tenang, tidak mudah putus asa dan selalu bermotivasi. Itulah, kalau kita sabar, kita tak mudah berputus asa dan sentiasa bermotivasi. Okey, Ustazah rasa kita teruskan pada muka surat 96, cara membuktikan keimanan kepada Allah as-sabr. Macam mana caranya? Yang pertama dia kata, murid-murid, bagaimanakah kamu membuktikan keimanan kepada Allah as-sabr? Tentulah kita akan yakin Allah Maha mengasihani hamba-hambanya. Kita juga mestilah bersyukur kerana Allah memberi kita peluang bertaubat. Sebab Allah tak tergesa-gesa menurunkan azab, kita diberi peluang bertaubat apabila kita melakukan kesilapan. Ini ditanya, tetapi ustazah, kita mestilah bersegera bertaubat dan berazam tidak mengulangi kesilapan. Bukti lain ialah segera melakukan kebaikan dan bersifat sabar dalam kehidupan. Okey, rumusannya, kita hendaklah bersegera melakukan kebaikan dan mengamalkan sifat sabar dalam kehidupan kerana Allah mengasihi hamba-Nya yang sabar. Okey, saya harap murid-murid jelas dan boleh fahami apa yang kita belajar pada hari ini dan cuba menghayatinya dalam kehidupan kita. Okay, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.